kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 244. 244. Petok bawah sekali. Petok bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa waqtuha min irtifa'i syamsi qadra rumhin ila zawal wal ikhtiyaru fi'luha inda mudiyyi rubu'in nahari li hadisin sahihin fihi. Inda mudiyyi rubu'in nahari li hadisin sahihin fihi. Waktu solat duha adalah sejak naik matahari naik setinggi tombok sampai memasuki langit belahan barat. Faham tak? Faham? Wa waqtuha, dan bermula waktunya, waktu sembahyang sunat duha, min irtifa'i syamsi qadra rumhin, daripada naik matahari qadra rumhin, sekodar ni rumhin ni diterjemah dengan tombok, lembing. Kita panggil apa? Naik matahari hok kita panggil segalok. Sekodar segalok, samalah segalok. Mana inilah ulu lembing tu. Sini dia terjemah dengan tombok. Kalau kita naik matahari sekadar segalok hingga ila zawal, waktu dianya hingga gelincir matahari zuhur. Di sini sampai memasuki langit belahan barat. Jadi sekarang ni zawal ni gelincir, ghurub tenggelam, syuruk terbit, isyraq terbit matahari, zawal gelincir matahari, ghurub tenggelam matahari. Zawal gelincir ni bukan gelincir matahari di kaki langit, itu bukan. Itu bukan gelincir, itu tenggelam. Itu ghurub dipanggil. Waktu maghrib. Apa dia waktu maghrib? Waktu ghurub mana apa? Tenggelam matahari. Itu maghrib. Zawal ni bukan tenggelam, gelincir. Apa makna gelincir? Matahari tengah-tengah langit, tengah-tengah langit, lepas tu ke barat aja, gelincir tu panggil. Masa tengah-tengah langit, kalau di Mekah lah ataupun di Yaman contohnya, dia betul-betul tak ada bayang, tak ada bayang. Kita ni hak garisan khatulistiwa ni, matahari bukan atas kepala kita. Matahari dia pada ni, bukan atas kepala. Kita kata atas kepala, tapi makna di tepi. Jadi walaupun tegak sekalipun, tegak ni tegak di tengah langit, tetap ada dipanggil bayang zawal dipanggil. Ni ada bayang pada ni. Dia hak tak ada bayang ni, matahari betul atas kepala. Hak betul atas kepala ni di Mekah pada satu-satu ketika, di Yaman pada satu-satu ketika. Ni tegak. Hak tegak sungguh ni tak ada bayang. Yang mana terkadang kan ada ketika matahari tegak atas Kaabah. Hak mana dalam berita tu kan, kalau kita nak tengok kiblah, tu tegak sungguh tu, memang tak ada bayang sebab dia atas. Kita Malaysia ada, maknanya kita duduk sini, matahari duduk ni. Jadi bila matahari duduk tengah ni, masih lagi ada dipanggil bayang zawal. Kena tolak tu kalau kita nak kira kepada bila gelincir, bila bayang seumpama untuk masuk waktu asar.
Tapi kita tak tahu waktu dah, bayang-bayang tak pernah tengok kita ni untuk menentukan waktu sembahyang zuhur, waktu sembahyang asar, tengok takwim semata-mata kita ni. Jadi maknanya matahari tegak tu belum lagi masuk waktu zuhur, gelincir masuk waktu zuhur. Makna siapa waktu zuhur lah, kita kata duha ni. Duha ni naik matahari sekadar selembing, sekadar ulu, sekadar tombak, sekadar segala. Kalau mengikut takwim 28 minit. Cuba tengok dalam takwim tu kan dia ada waktu syuruk. Kemudian di bawah tu dia akan cerita berkaitan dengan waktu duha 28 minit selepas syuruk. 28 minit lepas syuruk. Jadi naik matahari segala sampailah kepada zuhur. Ini waktu bagi sembahyang sunat duha. Jadi sembahyang sunat duha ni di antara sembahyang sunat yang berwaktu. Sembahyang sunat yang berwaktu, ada waktu masuk, ada waktu habis. Kemudian kita jangan lupalah sembahyang sunat yang berwaktu ni, kalau luput waktu disunatkan kita qada. Kalau luput waktu disunatkan kita qada. Dia ada sembahyang sunat yang bersebab. Yang bersebab macam tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni dia tidak ada waktu, dia berlaku sebab masuk masjid, maka disunatkan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Itu dipanggil bersebab, bukan berwaktu. Duha ni tak ada kait dengan sebab. Dia ada waktu dia sendiri. Waktu masuk naik matahari segala, waktu habis dengan masuk waktu zuhur. Dia tak berkait dengan sebab. Tahiyatul masjid dia tidak berkait dengan waktu. Bila-bila masuk, bila berlaku sebab, apa sebabnya? Masuk masjid. Bersebab sembahyang sunat wudu, tak ada waktu juga. Kita ambil je wudu, sebab dia panggil, maka sunat sembahyang sunat wudu. Dia tak ada waktu. Sembahyang sunat gerhana matahari, gerhana bulan, dia tak ada waktu. Berlaku je gerhana pada masa mana sekalipun tak kira. Berlaku je sebab gerhana, maka sunat sembahyang gerhana matahari, sembahyang sunat gerhana bulan. Itu dia panggil bersebab. Bersebab ni kalau kita tak sembahyang tak ada qada. Kita duduk siap-siap dah sembahyang sunat tahiyatul masjid, nak qada tak ada. Kita sedar kemudian Allah gerhana matahari ke, sedar kemudian gerhana bulan, saya nak qada, tak ada. Hak bersebab tak ada qada, hak berwaktu saja ada qada. Pada ni berwaktu ada qada, bersebab tak ada qada. Pada ni jadi sembahyang sunat duha lima sunat yang berwaktu. Bila masuk waktunya naik matahari segala, kita kata setengah jam, 28 minit selepas syuruk terbit matahari, habis waktunya dengan zuhur. Ini atas pandangan yang muktamad lah. Satu pandangan, ini pandangan dhaif, masuk waktu duha dengan terbit matahari syuruk semata-mata. Cuma disunatkan tunggu naik matahari segala, sunat sahaja. Jadi atas pandangan dhaif ni awal lah boleh sembahyang sunat duha, syuruk saja. Waktu isyraq ada kan di punya di sini? Tak ada. Dia ada waktu sembahyang tu kan. Syuruk adalah. Jadi syuruk saja, habis waktu subuh terbit matahari, sudah masuk waktu duha. Jadi waktu duha ni sama dengan waktu sembahyang sunat 2 hari raya. Sembahyang sunat 2 hari raya dia termasuk sembahyang sunat yang berwaktu. Jadi sembahyang sunat 2 hari raya ni bila masuk waktu syuruk terbit matahari, masuk waktu dah. Itulah pandangan muktamad. Habis waktu sembahyang rayanya zuhur. Tak ada ni. Duha masuk waktu dengan naik matahari segala, habis waktu dengan zuhur, pandangan yang muktamad.
Satu pandangan tidak, duha ni terbit matahari masuk dah waktu duha, tak tunggu naik matahari segala. Habisnya dengan zuhur juga. Jadi sama dengan waktu bagi semayang sunat 2 hari raya. Tapi semayang sunat 2 hari raya ni masuk waktu dengan terbit matahari, itulah pandangan yang muktamadnya. Duha pandangan muktamad naik matahari segala. Hak kata syuruk masuk waktu duha itu pandangan daif. Tapi nak ceritanya pandangan daif kata waktu duha masuk dengan terbit matahari hanya disunatkan sebagai duha ni selepas naik matahari segala, bukan masuk waktu naik matahari segala, sunat saja, tangguhkan sementara. Jadi sama dengan waktu sembahyang sunat 2 hari raya. Memang waktu sembahyang sunat 2 hari raya adalah terbit matahari, bukan naik matahari segala. Adapun duha pada pandangan muktamad masuk waktu dengan naik matahari segala, bukan dengan terbit matahari, itu atas pandangan muktamad. Tapi kalau kata waktu sembahyang sunat 2 hari raya masuk waktu dengan terbit matahari, waktu tu masa tu belum habis lagi waktu tahrim, waktu yang diharamkan kita sembahyang sunat. Waktu tahrim kita fahamkan, waktu yang diharamkan sembahyang sunat bermula daripada selesai kita sembahyang subuh sampai kepada naik matahari segala. Jadi sekadar terbit matahari waktu tahrim belum habis. Macam mana kita nak sembahyang sunat raya di situ? Itu waktu dia, tak ada tahrim bagi dia. Sama juga kita nak sembahyang duha di situ. Syuruk saja kita sembahyang sunat duha boleh pada pandangan yang pandangan daif yang mengatakan waktu sudah masuk masa tu. Tapi kalau pakai pandangan muktamad, waktu duha tak masuk lagi waktu tu, sembahyang dah haram hukumnya serta tidak sah. Ni cerita pandangan-pandangan. Hak kita amalnya pandangan muktamad lah. Duha masuk waktu dengan naik matahari segala. Jadi hak terbit matahari ni masuk waktu untuk isyraq. Bagi pandangan Imam Ghazali dan ulama-ulama yang mengikuti pandangan Imam Ghazali, yang semayang sunat isyraqnya semayang sunat lain, semayang sunat duhanya semayang sunat lain. Bilakah masuknya waktu sunat isyraq? Terbit matahari itulah nama isyraq dah. Bila masuk waktu syuruk itulah. Ada orang mengajar dia kata terbit matahari tak boleh semayang lagi, kena tunggu dulu. Tu atas pandangan isyraq dan duha, semayang yang sama waktu masuknya dengan terbit matahari, naik matahari segala. Itu pandangan lain. Dari sini jadi kadang-kadang timbul pelbagai jawapan. Hak berkaitan dengan bilakah boleh semayang sunat isyraq? Bilakah boleh semayang sunat isyraq? Ada kata semayang segeralah, ada kata tak boleh, kata tunggu setengah jam dulu baru semayang isyraq. Sekarang ni kalau pakai pandangan Imam Ghazali, isyraq semayang sunat lain 2 rakaat, duha semayang sunat lain 8 rakaat. Bilakah waktu isyraq? Terbit matahari semayang sunat isyraq lah. Pada ni terbit matahari semayang sunat isyraq dengan terbit matahari. Bilakah habis waktu semayang sunat isyraq ni? Dengan habis naik itu sampai tengah langit dah, tak sampai lagi zuhur, habis dah waktu isyraq. Itu pandangan Imam Ghazali. Maknanya syuruk saja semayang sunat isyraq. Atas pandangan Imam Nawawi, hak pandangan yang muktamad dinyatakan dalam kitab Fathul Mu'inatut Talibin ni, bila isyraq dan duha adalah 2 nama bagi satu semayang jua. Jadi isyraq ialah duha, duha ialah isyraq. Bila boleh semayangnya? Naik matahari segala baru boleh semayang isyraq yang juga duha yang 8 rakaat ada. Dia gitu. Jadi kalau isyraq semayang lain, duha semayang lain, bila masuk waktu isyraq, syuruk itulah terbit matahari, segera boleh semayang. Kalau isyraq ialah duha, duha ialah isyraq, bila kau boleh semayang isyraq? Kena naik matahari segala. Isyraq ialah duha, 8 rakaat semua sekali. Tapi yang orang duduk semayang isyraq ni, dia pakai pandangan Imam Ghazali. Isyraq lain, duha lain.
Orang dulu-dulu sembahyang Isra' ni terbit matahari sembahyang lalu dah. Oh sekarang ni mana boleh, waktu tahrim belum habis lagi terbit matahari, kena naik matahari kalau bawah gitu tahrim. Tu bagi pandangan Isra' ila duha, duha ila Isra', dua nama bagi satu sembahyang yang waktu masuknya dengan naik matahari sekala. Orang tua kita dah aman. Ni bukan pandangan tu, pandangan Imam Ghazali. Isra' sembahyang sunat lain, duha sembahyang sunat lain. Isra' bila masuk waktu terbit matahari saja sembahyang sunat Isra'. Duha tunggu nak matahari sekala barulah masuk waktu duha. Letak molek. Ke mana? Jadi kejutlah orang, kita terbit matahari je terus sembahyang sunat Isra'. Ada orang mengajar haram tu. Sebab waktu tahrim belum habis. Waktu tahrim habis dengan naik matahari segala. Ni bukan tahrim bagi dia, sebab waktunya duduk di situ. Dia panggil sahibatul waqti. Waktunya di situ, kenapa nak haram? Jadi kena faham berkaitan dengan bukan waktu ni. Isra' sembahyang apa, duha sembahyang apa. Situ dulu baru pergi pada waktu. Pandang Imam Ghazali, Isra' sembahyang lain, duha sembahyang lain. Isra' maksud waktunya bila? Terbit matahari saja, maksud waktu lalu dah. Bila habis waktu naik tu, bukan sampai ke zuhur. Lepas tu waktu duha naik matahari segala sampai ke zuhur. Itu pandangan Imam Ghazali. Pandangan Imam Nawawi, Isra' dan duha dua nama tapi sembahyang yang satu. Isra' ila duha, duha ila Isra', bilangan rakaatnya 8. Bila boleh sembahyang Isra' yang ila duha? Kena tunggu naik matahari segala baru masuk waktu. Dia gitu. Ini cerita pandangan yang muktamad lah berkaitan dengan waktu. Tapi kalau dari pandangan da'if, pandangan kedua, waktu duha sama dengan waktu Isra'. Isra' sembahyang lain, duha sembahyang lain. Tapi waktu duha bermula dari terbit matahari juga. Pada ni ada dua-dua pandangan pula di situnya, tapi itu pandangan da'if lah. Jadi pandangan muktamad, waktu duha naik matahari segala sampai ke zuhur. Waktu Isra', tengoklah Isra' sembahyang lain ke Isra' ila duha. Isra' ila duha naik matahari segala. Isra' sembahyang lain, terbit matahari, masuk waktu Isra', naik matahari segala, masuk waktu duha. Kemudian waktu duha terbit matahari segala sampai ke zuhur. Namun untuk jelasnya hendak dilakukan sewaktu yang telah berlalu sepertiga waktu siang sebagai berdasarkan pada hadis sahih. Namun untuk jelaskan, wal ikhtiyari ini dipanggil waktu ikhtiar, waktu pilihan. Wal ikhtiyaru ni kita panggil waktu ikhtiar, waktu pilihan. Hak mana waktu pilihan? Diterima di sini namun untuk jelaskan, untuk jelasnya, wallahu a'lam lah terjemahan ni. Jadi sekarang waktu duha min irtifa'i syamsi qadra rumhi ila zawal. Waktu duha bermula daripada naik matahari segala hingga ke gelincir zuhur. Wal ikhtiyaru, dan waktu ikhtiar, waktu pilihan, fa'luha, mengerjakannya akan duha inda mudhi rubu'in nahar, di sisi berlalunya 1/3 hari. Li hadisin sahihin fi, berdasarkan pada hadis yang sahih. Jadi waktu masuknya terbit matahari segala habis dengan zuhur, tapi waktu yang pilihan, waktu yang afdalnya adalah sembahyang duha ni di 1/4 hari. 1/4 hari, mana pukul 9, pukul 10. Itu waktu ikhtiar bagi sembahyang sunat duha. Yang mana hari ini dibahagi 4 bahagian. Permulaannya subuh, kemudian 1/4 harinya duha, setengah harinya zuhur. Dia gini, dia
1/4 hari duha, 2/4 hari zuhur, 3/4 hari asar, 4/4 hari maghrib. Ada 4/4. Tak apalah. Permulaan hari subuh, 1/4 duha, 2/4 zuhur, 3/4 asar, 4/4 maghrib. Jadi 1/4 ada sembahyang ke tak? Tak ada. Jadi bubuh duha lah di 1/4. Subuh di awal, zuhur di 2/4, asar 3/4, maghrib 4/4, dan 1/4 bubuh duha situ. Biar tiap-tiap suku hari ada sembahyang. Jadi 1/4 hari ni waktu yang pilihan bagi sembahyang sunat duha. Habislah. Fa in tara dafat fadilatu ta'khiri ila rubu'in nahari wa fadilatu ada'ya fil masjidi illam yuakhirha fal aula ta'khiruha ila rubu'in nahar wa in fata bihi fi'luha fil masjidi. Jadi waktu yang afdalnya 1/4 hari. Sembahyang sunat duha ni afdalnya buat di masjid. Tapi kalau kata nak sembahyang 1/4 hari boleh, tapi kena buat di jabat. Ada nak keluar dah. Kalau nak buat di masjid boleh, masa nak pergi jabat singgah masjid, tapi awal hari lah. Tak boleh. Mana kena pilih antara dua. Dia waktu yang afdal 1/4 hari, tempat yang afdal masjid duha ni. Jadi tak boleh nak buat dua-dua. Nak buat di masjid boleh, masa nak pergi jabat pukul 7.30 tu, pukul 8 boleh berhenti masjid sekejap sembahyang duha. Tapi kalau nak sembahyang pukul 9.10 tak boleh buat di masjid dah, kena buat di jabat Jadi kena pilih, sama ada pilih 1/4 hari tapi buat di jabat, ataupun pilih di masjid tapi bukan 1/4 hari. Maka afdalnya pilih 1/4 hari walaupun buat di jabat sekalipun. Tapi kalau 1/4 hari buat di masjid, dua kelebihan. Kelebihan waktu 1/4 hari, kelebihan tempat buat di masjid. Tapi kalau kena pilih dua ni, tak boleh ni. Nak buat di masjid boleh, kena awal lah. Kena buat 1/4 hari, tak boleh nak keluar dah masuk pejabat kau. Kena buat di pejabat dah lah. Jadi kena pilih, afdal pilih 1/4 hari walaupun terluput fadilah sembahyang duha di masjid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.